asma. Kalau kita kena asma, asma tu sebenarnya inflamasi pada paru-paru. Bila dia ada inflamasi pada paru-paru, kita tak boleh bernafas lah. Ruang udara makin sempit dalam paru-paru. Jadi kita boleh gunakan habat sebagai anti-inflamasi. Dan saya juga ada buat satu lagi produk yang saya namakan Sativa Cream. Ini lagi satu produk yang amat ajaib. Sativa Cream ini paling ajaib. Tidak pernah ada lah dalam dunia ni produk seperti ini. Kita boleh juga sapu je Sativa Cream ni dekat dada. InsyaAllah kita akan lega. Itu istimewanya Sativa Cream. Bukan sebab saya buat dia istimewa. Sebab dia ada habatus sauda. Okay, dia ada habatus sauda dan dia cara kita bagi tu, kita buat krim tu, dia masuk direct kepada paru-paru dan juga kepada otot-otot yang ada dekat bahagian paru-paru. Dia masuk direct. Tapi kita kena juga makan habat ini supaya dia bertindak dari dalam dan dari luar. Jadi itulah kelebihan uh, thymoquinone dan juga nigelidi ini dalam mengurangkan inflamasi. Okey, dan inflamasi banyak dalam badan kita ni, banyak tempat dan ini adalah contoh sistem imun. Okey, sistem imun kita bekerja dengan banyak kaedah dan uh, dalam Nigella sativa terdapat juga bahan-bahan yang mengawal sistem imun. Dia akan meningkatkan sistem imun kita. Jadi ini pun adalah satu kebaikan yang luar biasa daripada habat. Okay? Dia boleh mengawal sistem imun. Apabila sistem imun kita kuat, kita akan menjadi lebih sihat, lebih rintangan kepada sebarang penyakit. Kita telah cuba di beberapa syarikat di Johor Bahru, di mana kita bagi habat kepada um, semua pekerja di syarikat itu. Okay, semua pekerja di syarikat itu mengambil produk ini dan kita tengok berapa hari sebulan mereka ambil MC. Mereka dapati bahawa jumlah yang mengambil MC ataupun tak datang kerja amat-amat berkurangan. Itulah satu kebaikan. Maknanya tidak mereka kurang dapat penyakit. Tak ada yang demam ke, tak ada yang sesama ke, tak ada banyak. Maknanya MC-nya kurang. Itulah kebaikan kalau sistem imun dia kuat. Okay. So dia memang mengawal sistem imun. Dia juga mengawal hati. Apakah maksudnya mengawal hati? Okey. Dalam abad ini ada bahan-bahan yang boleh melindungi hati kita. Apa yang dibuat ialah dia meningkatkan penghasilan bahan yang dipanggil glutathione. Glutathione ini akan membuang segala bahan-bahan toksik di dalam badan kita. Inilah yang kita panggil detox. Okey, detox ni banyak makna dia, tapi satu daripada makna detox ni ialah mengeluarkan bahan-bahan toksik di dalam hati. Sebab kita sekarang setiap hari didedahkan kepada bahan-bahan toksik daripada makanan, minuman dan udara. Makanan kita tu memang uh, penuh dengan bahan toksik setiap hari. Kita ambil sayur, ada pesticide, kita minum teh, ada pewarna, ada perasa tiruan, kita makan nasi, ada preservatif, ada pesticide pun ada dalam nasi. Sebab bila disimpan beras, dia letak pesticide untuk beras tu tak rosak. Kalau tak ada pesticide, habis semua rosak dimakan bubuk. Jadi apa-apa yang kita makan pun penuh dengan racun-racun yang kita tak sedar. Jadi semuanya itu akan terkumpul pada hati kita. Ini menyebabkan hati kita jadi lemah dan juga menjadi tidak tentu arah, tidak boleh mengawal badan dengan baik. Itulah puncanya kita dapat diabetes. Itulah juga punca kita dapat kolesterol tinggi. Sebab gula dalam darah dikawal oleh hati. Bukan dikawal oleh insulin sahaja. Insulin ni peranan dia sedikit saja. Hati lebih besar peranan dia. Dia mengawal gula. Kalau lebih gula dia simpan sebagai glycogen dan dia juga mengawal lemak. See,
So dia juga mengawal kolesterol. Jadi kalau hati kita dah bagus, satu, kita akan dapat lebih tenaga. Kita akan lebih bertenaga. Dua, kita akan kurang gula dalam darah sebab dia dikawal. Ketiga, kita akan kurang kolesterol dalam darah. Keempat, kita akan kurang lemak dalam darah. Bila kurang lemak, kita juga boleh jadi kurus. Bukan kurus sebenarnya. Kita boleh jadi sihat. Maknanya badan tidak gemuk. Bukan jadi kurus kering, tak ada. Dia akan jadi sihat. Dan saya juga telah pun keluarkan satu lagi produk, nama dia Guzaimas. Okay, nama Guzaimas. Guzaimas ini adalah ubat untuk kuruskan badan. Untuk menjaga badan kerana dia mengandungi habatus sauda dan ada beberapa bahan lain. Jadi tunggulah, dia akan keluar dalam minggu depan. Okay, tak lama lagi dah. Okay, satu lagi produk yang saya buat ialah Nomocough. Nomocough ini untuk batuk. Okay. Memang berkesan, telah pun dicuba dengan ramai orang. Sekali makan aja, esok clear batuk. So kita cubalah dulu. Jangan dengar saja-saja saya cakap saja, cuba dulu. Okey, ini adalah peranan hati. Hati ini memainkan peranan yang cukup banyak dalam badan kita. Dia jaga kolesterol, dia jaga kandungan vitamin, dia jaga hormon dan dia jaga asid amino. Dia juga mengawal sistem pencernaan minyak dan dia juga mengeluarkan toksin dalam badan dan mengawal gula. Jadi kalau hati kita telah pun dibaiki oleh thymoquinone, telah pun dirawat oleh thymoquinone, kita menjadi seolah-olah macam bayi baru lahir. Hati kita berfungsi dengan baik dan kita akan seolah-olah dapat badan yang baru. Itulah seolah-olahnya. Okay? Hati kita perlu baik dan perlu berfungsi dengan sempurna. Dan habatus sauda menjaga peranan hati kita. Okay? Thymoquinone dan juga nigelidin dia masuk ke hati, dia rectify the liver. Okay? So itulah sebabnya salah satu um, punca habatus sauda ni memang menakjubkan. Okay? Susah nak cari bahan lain yang bertindak seperti ini. Dia juga antioksida. Antioksida ni dia mengurangkan kerosakan dalam badan kita. Kalau kita ada diabetes, apa yang menyebabkan kita jadi merosot, badan kita merosot setiap hari itu ialah sebahagiannya kerana kita banyak oksidasi. Badan kita teroksida dengan lebih. Bila teroksida dengan lebih, kita akan jadi lemah, rosak, salur darah jadi reput lah, mata jadi rosak, macam-macam. Jadi kalau kita ada thymoquinone dan kawan-kawannya di dalam darah kita, kita susah mendapat pengoksidaan yang banyak. Jadi badan kita akan lebih terkawal. Walaupun kita ada diabetes, kita tidak merosot kesihatan kita. Itulah kebaikannya. Dia walaupun dia tak ganggu insulin, insulin kita tetap tak cukup, tapi badan kita sihat. Itulah kebaikannya. Dia mungkin tidak boleh menyembuhkan diabetes, tapi dia tidak melemahkan penyakit diabetes. Dia tidak menjadi lebih teruk. Itulah andaiannya. Jadi ini antioksida, peranan dia boleh mengawal macam-macam lagi. Dia juga boleh mengurangkan Alzheimer, Parkinson dan demensia. Orang jadi nyanyuk, Alzheimer, penyakit saraf. Dan memang bahan antioksida ni selalunya kita dapat antioksida dalam tumbuh-tumbuhan dan juga dalam sayur-sayuran macam pegaga apa semua tu. Okey, ini penting. Semua antioksida yang kita dapat yang dalam sayur ke dalam tumbuh-tumbuhan lain itu, dia terdapat di dalam bahagian yang cecair. Okey. Dia sayur sebenarnya cecair, sebenarnya dia basah. Tak ada sayur yang kering. Bila terdapat dalam cecair ni, dia bahan-bahan antioksida ini tidak tahan lama. Sama juga vitamin C. Vitamin C ini adalah bahan antioksida. Tapi vitamin C, dia tak tahan lama. Kalau kita letak dalam botol, kalau beli ubat vitamin C, dia tahan 6 bulan ataupun setahun saja. Lebih pada tu rosak. Jadi uh, antioksida ni tidak tahan lama. Tapi antioksida dalam
Habbatus sauda, dia tidak terdapat dalam bahagian yang basah. Dia terdapat dalam biji. Biji itu adalah bahagian yang kering. Ini memang menakjubkan. Tak pernah berlaku dalam tumbuhan lain. Okay? Ini hanya berlaku dalam habbatus sauda. Dan bila terdapat dalam bahagian yang kering, ia tahan lama. Ia tidak mudah rosak. Itulah kagumnya kita terhadap habbatus sauda ni. Dan kita memang tak boleh nak cerita macam mana istimewanya tumbuhan ini. Okay? Even antioksida dia pun tahan lama dan special. Tak sama macam antioksida dalam pegaga ke, dalam pokok apa pun tak kira lah. Tak sama. Dia lain. Okay? Jadi itulah apa yang kita dapat daripada antioksida dalam habbatus sauda. Dan dengan adanya bahan-bahan ini, kita perlu bahan-bahan ini untuk menjaga badan kita. Jadi kita dah tahu banyak dah tadi, dia menjaga badan dengan baik. Dia jaga hati kita, dia jaga inflamasi, dia jaga sistem imun kita dan dia juga jaga otak kita. Dia akan pergi ke otak. Bila dia pergi ke otak, dia akan mengurangkan inflamasi di otak. Sebenarnya inflamasi di otak inilah yang menyebabkan kita dapat Alzheimer, kita dapat Parkinson, kita dapat demensia, kita dapat autism. Jadi kiranya kalau kita tidak ada inflamasi di dalam otak, sebahagian daripada masalah itu akan diselesaikan. Okay, so itulah di antaranya yang kita dapat tengok betapa kagumnya kita terhadap habbatus sauda ini. Satu perkara lagi yang telah pun kita tengok pada orang-orang yang menggunakan habbatus sauda ataupun habbat ini, mereka yang ada anxiety, kemurungan. Ramai yang saya dah jumpa yang mengatakan pada saya, kemurungannya telah hilang. Dah tak ada murung lagi dah. Selesai masalah dia dengan mengambil habbatus sauda. Okay. Jadi itu pun memang unik. Sebenarnya ubat yang mengawal kemurungan yang kita dapat dekat hospital tu cukup banyak kesan buruknya. Okay. Cukup banyak kesan buruknya. Okey, ini satu lagi kandungan istimewa dalam habat. Dalam Nigella sativa, dia panggil alpha-hederin. Alpha-hederin ini uh, unik. Dia hanya terdapat di dalam habbatus sauda dan juga dia larut dalam air. Okey, dia tak larut dalam minyak. Okey, dan dia terdapat dalam biji dia saja. Dalam pokok dia tak ada. Jadi inilah uniknya. Dan alpha-hederin ini adalah bahan anti-kanser yang amat kuat. Okay, dia amat kuat. Dia terdapat sedikit sahaja dalam habbatus sauda, tak banyak. Okay, dia bekerjasama dengan thymoquinone untuk menghalang kanser. Sebab itu orang ada kanser, mereka akan dapat kesembuhan. Okay, akan dapat kesembuhan dengan mengambil habat. Okay, dia juga mengawal otak. Saya dah cerita banyak tadi. Kita ada juga bahan-bahan seperti amyloid beta peptide dalam otak yang datangnya daripada kesan-kesan pestiside, racun serangga lah, bahan-bahan perisa, bahan-bahan toksik yang kita ambil dan juga bahan-bahan yang kita hidu hari-hari itu. Semuanya menyebabkan bahan amyloid beta peptide ni keluar dalam otak. Bila kita ambil habbatus sauda, bahan-bahan ini akan dikeluarkan. Okay, jadi kita akan pulih daripada bahan-bahan ini. Dia melindungi otak kita. Okay. Dan itulah caranya kita boleh melindungi daripada penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson dan demensia. Sebenarnya Alzheimer, Parkinson ini cukup-cukup susah nak ubat. Okay. Dan ubat-ubatnya pun memang merosakkan otak. Memang tidak ada yang cukup selamat. Kalau saya tak galakkan langsung ambil ubat-ubat ini kerana dia merosakkan otak. Jadi kita syukur kita dapat satu ubat yang langsung tak ada kesan sampingan. Jadi mana kita nak cari? Okay, langsung tak ada kesan sampingan. Kita ambil aja, kita terus dapat khasiatnya. Bukan dapat kemudaratannya. Ubat-ubat daripada Big Pharma, kita pergi hospital, kita dapat. Even kalau kita ambil ubat kolesterol dekat hospital tu,
macam-macam kemudaratannya kita dapat. Memang betul lah kolesterol turun, tapi yang jahat tu banyak, yang penyakit-penyakit lain yang datang tu banyak. Jadi tidak selesai masalah, tidak selesai masalah. Okey. Jadi itulah keadaan sekeliling sekarang kita hadapi dengan berbagai-bagai masalah. Kita ambil pun salah, tak ambil pun salah. Okey, ambil ubat dapat penyakit lain. Itulah dia apa yang berlaku sekarang. Tapi kita Nabi kita dah tinggal satu penawar yang um, keseluruhan, yang baik keseluruhan, yang menyeluruh. Okay? Jadi kita tak perlu risau. Sepatutnya. Sebab banyak kali kita dengar setiap penyakit ada penawarnya, setiap penyakit ada penawarnya, tapi kita masih sakit. Okay? Tak ada juga sehat. Jadi kita kena faham betul-betul lah kat mana penawarnya. Okay? Kita cari. Sebenarnya penyakit ni juga kita tak perlu tunggu dia datang. Kita perlu mempunyai perisai. Kita ambil penawar sebelum sakit tu datang. Okay, tapi dengan cara yang berpatutan. Bukan ambil penawar tu dengan banyaknya hingga kita dapat penyakit pula. Jadi kita boleh melindungi penyakit. Cara paling baik ialah melindungi, bukan merawat. Mak Saleh pun banyak kata prevention is better than cure. Sebenarnya itu adalah bagus. Kita halang penyakit itu sebelum dia menyerang kita. Dan habatus saudah ini memang sesuai untuk menghalang penyakit. Okey. So itulah kebaikan dia. Okey. Untuk stroke pun boleh kerana dia melibatkan saraf. Okey. Dah banyak dah saya bagi. Dan sekarang saya nak cerita sikit kita punya COVID yang akan datang ni. Banyak orang sebut akan datang pandemik baru lah, virus baru lah, semua tu. Nabi kita dah tinggal kat kita penawar yang menyeluruh. Kalau kita tak percaya, kita punya pasal lah. Tapi kita dah pun diberitahu bahawa Habatus Sauda ini penawar untuk semua penyakit. Okey. Apa yang kita boleh buat? Ni siapa nak ikut, ikutlah. Siapa tak nak ikut pun, dengar je lah. Okey. Um, Dalam Nigella Sativa ini ada bahan thymoquinone yang mempunyai kesan antiviral. Dia boleh membunuh virus, tapi dia tidak kuat. Kesan antiviral ini sedikit saja. Okey, dia tidak kuat macam antibakteria, macam antibiotik semua tu. Okey, tapi dalam COVID pula, dalam Nigella Sativa juga ada bahan-bahan lain yang boleh menguatkan sistem imun. Jangan lupa kita cerita about sistem imun tadi. Dia boleh menguatkan sistem imun kita, dia boleh mengawal sistem cytokine dalam badan kita dan dia juga boleh mengawal banyak lagi sistem inflamasi, sistem uh, jantung, sistem nitrous oxide. Jadi yang paling penting sekali dalam corona punya aspek ni, dalam coronavirus ini ialah dia ada spike protein. Dan satu-satunya bahan yang ada kuasa untuk menghalang spike protein ialah thymoquinone. Thymoquinone ini memang terbukti secara saintifik dia menghalang spike protein daripada masuk ke dalam sel. Jadi apa-apa vaksin yang mengandungi mRNA yang untuk coronavirus mengandungi spike protein ini, dia tidak akan berkesan jika kita ada thymoquinone dalam badan kita. So itulah perisai yang kita boleh faham daripada habatus sauda. Okay? Kalau kita ada habatus sauda, kita seolah-olah kebal kepada vaksin mRNA. Okay? Inilah cara dia bertindak. Uh, Dia kalau tak ada thymoquinone, virus ini terus masuk ke dalam ni. Dia masuk ke dalam sel. Kalau dia boleh cantum kat sini, maknanya manusia itu memang dah habislah, dah kena dah. Tapi apa yang berlaku, thymoquinone duduk kat sini. Yang biru gelap ni thymoquinone, dia melekat kat sini. Bila dia melekat kat sini,
Virus ni di spike protein tak boleh masuk dah. Dia tak boleh nak menembusi sel. Jadi dia tak berguna lah. Dia akan rosak gitu aja. Jadi itulah dia kehebatan thymoquinone dalam menangani COVID. Jadi kalau kita ada ura-ura pandemik ke apa ke, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu kuatkan diri kita. Bagaimana nak kuatkan diri kita? Diri kita ni sebenarnya adalah sistem imun kita. Kita tak perlu belajar bersilat sebab virus tak datang dengan tenaga kuat. Kita tak perlu juga belajar main pedang. Virus tak pandai main pedang. Jadi apa yang paling penting, kita perlu kuatkan sistem imun kita. Sistem imun kita itu adalah sebagai askar lah dalam badan kita. Kalau dia kuat, kita kuatlah. Jadi kalau kita um, kuatkan sistem imun, bila ini dia study yang um, mengenai binding of thymoquinone ke dalam ACE2 receptor yang menunjukkan dia boleh menghalang spike protein itu. Kajian semua dah ada, bukannya cakap-cakap aja. Okay, telah pun terbukti dan mekanisme pun kita tahu. Jadi bila sistem imun kita kuat, kita akan melawan semuanya. Apa yang ada semua akan ditangani dan di samping itu kita ada juga thymoquinone yang boleh merintangi spike protein. Okey, lepas itu katalah kita terlepas juga. Kita ada masuk juga sikit COVID tu lepas juga masuk. Walaupun dia dah masuk, kita ada juga thymoquinone dan nigelidine yang boleh kurangkan inflamasi. Okey. Sebab utama kematian dalam kes COVID ialah inflamasi paru-paru. Dia tak boleh bernafas, sebab tu dia bagi tidur dan mati. Tapi dengan adanya thymoquinone dan juga nigelidine, inflamasi paru-paru amat susah nak berlaku. Itulah dia uh, kekuasaan thymoquinone dan nigelidine ini dalam keseluruhan aspek pandemik ini. Bukan satu bahagian saja. Dia merangkumi berbagai-bagai aspek. Itulah sebab saya kata kalau kita ada habat, kemungkinan kita akan selamat. Ini bukanlah nak takabur, kemungkinan kita akan selamat. Kita insya-Allah lah kita berdoa supaya habat ini merupakan penyelamat kepada kita dan dengan amalan yang betul. Kita ambil sebelum kena. Jangan tunggu stage 4 kena COVID baru nak ambil habat. Itu dah terlambat. Kita kena ambil setiap hari sebelum pandemik supaya sistem imun kita meningkat dan kita dah ready untuk lawan. Itulah caranya. Kalau ambil lewat, itu bukan masalah saya dah. Okay? Saya dah cakap dah, ambil awal-awal. Okay, so inilah kajian-kajian yang kita ada yang menunjukkan thymoquinone, nigelidine, nigelisin, semuanya ini berfungsi. Berfungsi untuk menjaga um, kesihatan kita dan dia juga menjaga jantung kita. Ada juga um, kajian-kajian yang telah dibuat yang menunjukkan dia mengeluarkan nitrous oxide. Dan nitrous oxide ini penting untuk macam-macam kegunaan dalam badan kita. Okay, so dia penting. Jadi banyaklah. Jadi kenapa kita perlukan habat? Kita dah pun dengar banyak tadi, jawablah sendiri. Okay, dengan habat, sebiji habat sehari, insya-Allah kita tidak akan dapat penyakit yang teruk. Kalau dapat pun penyakit, kita masih ada cara untuk mengubatinya ataupun kita masih boleh tawakal dan kita berserahlah. Tapi tawakal kita tu kemungkinan besar tepat. Okay. Dia boleh mengurangkan kanser, boleh juga mengurangkan inflamasi, boleh juga mengurangkan kerosakan pada otak dan juga boleh mengurangkan apa nama tu kerosakan pada paru-paru dan boleh mengelak daripada kesan vaksin, kesan-kesan sampingan vaksin dan juga memberi kita tenaga. Jadi semua yang kita nak tu ada dalam habat. Okey, semuanya ada dalam habat. Jadi itulah dia ghostan pula. Jadi itulah yang kita nak katakan dengan habat ini kita mungkin akan jadi lebih sihat. Tak perlu banyak pergi jumpa doktor. Okey.
So kita cubalah amalkan habat kerana habat ini bukanlah benda baru. Dia adalah ubat di zaman Nabi kita dulu. Okay? Di zaman Nabi lagi dah benda ni dah dikenali sebagai ubat, dan di zaman perubatan zaman silam, zaman Ibnu Sina, zaman awal-awal perubatan Cina, awal-awal perubatan um, tamadun-tamadun lain, semuanya menggunakan habatus sauda. Dan sekarang juga kita menggunakan habatus sauda untuk perubatan, dan saya amat-amat yakin di masa depan habatus sauda adalah sumber perubatan yang amat-amat berguna dan mungkin the main source of medicine di masa depan. Dan kita cubalah, insya-Allah benda ni akan jadi kenyataan. Sekarang ini habat dan juga produk-produk yang sama dengan habat telah pun dijual di banyak klinik-klinik swasta. Maknanya di klinik-klinik yang dikendalikan oleh doktor-doktor perubatan telah pun menggunakan Nigella sativa. Okey, produk saya ada banyak. Habat adalah satunya. Dan produk lain telah masuk klinik dah. Dah jual di klinik berdekatan, boleh pergi tengok. Banyak klinik yang dah ada. Okey. So produk um, habat ini bukanlah satu produk yang biasa. Produk ini dibuat secara saintifik, dibuat dengan pengetahuan yang betul, dibuat secara mengambil kira ubat-ubat tradisional, ubat-ubat secara Islamik dan juga perubatan yang masa depan. Dan diformulasikan dengan begitu cara menggunakan teknologi terkini, extractionnya dibuat di United Kingdom dan extractionnya memang unik kerana semua komponen-komponen habatus sauda itu masuk dalam produk ini. Dan juga saya telah gabungkan dengan sejenis buah dipanggil monk fruit. Monk fruit ini untuk memaniskan habat. Bila dia manis, kita tak rasa pahit tu lagi. Bila kita tak rasa pahit, kita boleh buat secara chewable. Habat ini kita boleh kunyah saja. Tak perlu telan macam buat Panadol. Jadi bila kita kunyah, hikmahnya ialah dia tidak perlu dirosakkan oleh asid dalam perut. Masuk je dalam peringkat awal perut, dia dah diserap. Jadi habat ini diserap ke dalam badan kita dengan cara yang baik. Cara yang paling harmoni. Ubat-ubat lain semua masuk ke perut dulu, tunggu dipecahkan oleh asid lah macam-macam. Campur dengan makanan. Tapi bila kita ambil chewable habat, dia masuk dengan harmoni. Dengan baik, dia masuk terus diserap. Belum sampai ke dalam asid lagi. Jadi ini memang unik. Jarang ubat-ubat yang dibuat secara chewable. Jadi kita boleh mempercayai ubat ini. Dan saya rasa inilah satu-satunya gabungan monk fruit dengan chewable tablet dengan habatus sauda yang pernah wujud di dunia. Sebab zaman ini tak susah kita nak tahu. Kalau kita nak tahu ada tak ubat lain yang sama dengan ini, just Google. Check lah. Check dalam Google tengok ada tak. Memang tak ada. So inilah pertamanya, ubat yang pertama dalam dunia yang kita buat, mengambil kira ke semua aspek ini, jadikan satu produk yang cukup istimewa. Sebab itulah kita kata habat ini memang istimewa. Susah nak cari produk yang sama dengan ini. Okey, itulah saya rasa cukuplah untuk malam ni. Masa pun dah pukul 10:30 lebih dah. Okey, kita ada banyak lagi. So itulah saya rasa kita boleh keluar daripada sharing. Uh, Okey, saya uh, dah keluar kan tadi kan? Alhamdulillah, insyaAllah.